Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa hari ini saya menerima beberapa soalan, sebenarnya banyak juga, tentang ketinggian purata kapal terbang penumpang, ketinggian puratanya berapa dan bagaimana keadaan atmosfera pada ketinggian itu. Mereka bertanya kerana ingin tahu apakah mungkin manusia membina menara sehingga ketinggian 15 km tingginya dan kemudiannya berada di atas menara itu untuk mencari Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Maka saya pun mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan persoalan tersebut, ya. Baik, sambil menjelaskan, apa kata saya naik basikal dan sama-sama kita menikmati pandangan yang indah di pagi hari ini. Saya di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam beriadah di pagi ini sambil berbasikal. Sambil berbasikal saya sembang-sembang cerita tentang ketinggian purata, jenis-jenis kapal terbang dan bagaimana keadaan atmosfera pada ketinggian itu. Dan sudah tentu yang lebih penting ialah apakah mungkin manusia membina menara setinggi 15,000 meter atau 15 kilometer untuk mencari Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Ayuh. Baik, pertama sekali tentang ketinggian purata jet-jet ataupun kapal terbang yang membawa penumpang ataupun kita sebut apa? Commercial airliner. Okey, apakah ketinggian purata? Okey, pertama sekali perlu dibezakan sama ada jarak penerbangan itu dekat ataupun jauh. Jika dekat, memang ia tidak terbang tinggi. Okey, apabila penerbangan yang dekat, katakan dari KLIA ke Penang, KLIA ke Kota Baru, KLIA ke Kuantan, ketinggiannya itu juruterbang akan plan untuk cruise lebih kurang 3 minit atau 5 minit sahaja. Okey, kapal terbang ni dia ada fasa-fasa, dia ada stage-stage penerbangan yang disebut sebagai profil penerbangannya. Ada fasa take off, ada fasa initial climb, kemudian fasa climb, kemudian cruise, descent, approach dan landing. Jadi untuk penerbangan yang dekat ini, katakan mudah cerita Kuala Lumpur Penang, akan dirancang profil penerbangan yang cruisingnya mungkin 3 minit sahaja. Sebab profil yang sebeginilah yang paling menjimatkan minyak. Jadi climb, cruise 3 minit, kemudian descend ke Penang. Maka pada profil seperti ini lazimnya cruising itu mungkin pada ketinggian 24,000 kaki atau 26,000 kaki. Katakan penerbangan ke Kuantan yang jauh lebih dekat. Okey, jadi profil yang climb, cruise, descend untuk cruise selama 3 minit sahaja, maka mungkin ketinggiannya adalah lebih rendah, katakan 21,000 kaki atau 23,000 kaki. Jadi ini untuk penerbangan jarak dekat. Jika ada yang tertanya-tanya, kenapa ada yang genap, ada yang ganjil ketinggian itu? Okey, dalam undang-undang penerbangan, okay, apabila penerbangan itu ke arah timur, maka ketinggiannya itu hendaklah dalam angka yang ganjil. Jika penerbangan ke arah barat, ketinggiannya itu dalam angka yang genap. Secara lebih tepat, jika penerbangan itu arah penerbangan bearingnya daripada 000 sehingga 179 darjah, maka ketinggiannya ialah ganjil. Masuk ganjil di sini 21,000, 23,000, 25,000, 27,000. Okey. Jika arah penerbangan daripada bearing 180 sehingga ke bearing 359 darjah, maka ketinggiannya adalah pada angka yang genap seperti 24,000, 26,000, 28,000. Demikian juga bagi ketinggian yang lebih tinggi, genap atau ganjil mengikut arah penerbangan. Supaya, kenapa ada undang-undang ini? Supaya seandainya ada kapal terbang yang bertembung arah,
ia bertembung tetapi pada ketinggian yang berbeza. Okey, akan berlaku pada ketinggian yang berbeza. Baik, ini untuk penerbangan jarak dekat. Kalau penerbangan jarak jauh pula, okey, ketinggiannya lazimnya antara 29,000 kaki sehinggalah 41,000 kaki. 29,000 kaki sehingga 41,000 kaki. Okey, apakah ketinggian yang akan dipilih oleh juruterbang? Ia bergantung kepada berat kapal terbang itu sendiri. Apabila penerbangan dimulakan, kapal terbang sangat berat. Kenapa sangat berat? Kerana minyak ataupun kita sebut fuel ketika itu masih penuh. Apabila penerbangan diteruskan, penerbangan berjalan, minyak dibakar dan kapal terbang akan menjadi lebih ringan. Apabila ia menjadi lebih ringan, ia dapat mendaki lebih tinggi lagi. Okey, saya bagi contoh penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Jeddah. Okey, Kuala Lumpur ke Jeddah, arah penerbangan ialah barat. Jika barat, angka ketinggian mestilah ganjil atau genap. Okey, genap kan? Alright. Jadi mula-mula ketika selepas saja take off, kapal terbang mungkin akan cruise pada ketinggian 34,000 kaki. Okey, pada mulanya 34,000 kaki. As the flight goes along, minyak dibakar, kapal terbang menjadi lebih ringan. Bila menjadi lebih ringan, ia akan mendaki 36,000 kaki. Tadi 34, sekarang 36. Apabila dah sampai lebih kurang benua India misalnya, okey, berat sudah menjadi lebih ringan, maka boleh mendaki lagi sehingga ke 38,000 kaki. Penerbangan diteruskan lagi, katakan apabila sampai di kawasan Oman ataupun Arab Emirates, maka boleh mendaki lagi sehingga ke 40,000 kaki. Jadi ini disebut sebagai step climb. As the aircraft gets lighter, the aircraft will climb higher. Okey. Bagi kapal terbang penumpang ataupun commercial airliner, okey, kapal terbang penumpang, lazimnya ketinggian maksimum ialah 41,000 kaki. Beberapa jet yang terbaru ketinggiannya ialah 43,000 kaki, ketinggian maksimum. Disebut sebagai service ceiling. Ketinggian maksimum 43,000 kaki. Beberapa kapal terbang baru yang saya masukkan seperti Airbus 380, Airbus 350, Boeing 747-800 800 series dan juga Boeing 787 Dreamliner. Okey, ketinggian maksimum ataupun service ceiling ialah 43,000 kaki. Meskipun demikian, ketinggian purata mereka seperti yang saya katakan ialah 29,000 sehinggalah ke 41,000 kaki. Baik, ada tak yang terbang lebih tinggi daripada itu? Ada. Yang lebih tinggi daripada itu lazimnya ialah private jet. Jet-jet peribadi yang digunakan oleh orang-orang yang tak naklah naik airline ni. Dah kena beratur lah, nak kena tunggu lah, dah kena ikut schedule airline itu sendiri. Maka dia nak terbang bila dia nak dan dia nak terbang laju dan terus. Maka dia ada jet peribadi. Jet peribadi ini ketinggian puratanya antara 43,000 kaki sehingga 51,000 kaki. Saya ulangi, antara 43,000 kaki sehingga 51,000 kaki. Yang ini orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin, CEO company, lazimnya mereka ada private jet. Dan private jet ini terbang lebih tinggi. Yang ini sekali lagi saya ulangi, berapa? Purata ketinggian antara 43,000 kaki sehinggalah 51,000 kaki. Okey, ada tak yang lagi tinggi? Ada. Ada, tapi kapal terbang tu dah pencen. Okey, apakah kapal terbang itu? Yang ini Concorde. Pernah dengar ke Concorde? Okey, Concorde ni sudah pembesara, tetapi ketika ia beroperasi dulu, ketinggian puratanya antara 50,000 kaki sehingga 60,000 kaki. Servis ceilingnya ialah 60,000 kaki. Jadi ketinggian purata antara 50 sehingga 60. Okey, jadi ini untuk kapal terbang yang kita sebut untuk penumpang biasalah. Untuk militeri, yang itu kita tak tahu sebab militeri lazimnya mereka akan rahsiakan
kemampuan kapal terbang mereka. Mereka tidak akan sebutlah jet pejuang ataupun kapal terbang pengintip. Okey, itu memiliki ketinggian yang kita tidak tahu sebab ia dirahsiakan. Okey. Jadi okey, kembali kepada soalan kedua. Soalan pertama tadi ketinggian purata. Sekarang ini soalan kedua. Soalan kedua, bagaimana keadaan atmosfera pada ketinggian itu? Okey, jadi saya alhamdulillah memandu pesawat Airbus 350. Maka saya kongsikan pengalaman pada ketinggian katakan 40,000 kaki lah. Okey. Pada ketinggian 40,000 kaki, cabaran-cabaran atmosfera pada ketika itu yang pertama sekali ialah suhu. Suhu sangat sejuk. Purata negatif 56 darjah Celsius. Okay, negatif ya, maknanya di bawah tahap beku. Negatif 56 darjah Celsius. Ini sangat sejuk untuk manusia. Kalau nak pakai pakaian pun tak tahulah, boleh tak ada yang cover sehingga tersejuk, sehingga tersejuk seperti itu. Okey, jadi suhu negatif 56 darjah Celsius. Kemudiannya keadaan udara sangat nipis. Keadaan udara sangat nipis dan sekaligus kandungan oksigen sangat sedikit. Sehingga manusia yang sehat, okey, kita ada apa yang disebut sebagai time of useful consciousness. Tempoh masa di mana otak dapat berfungsi secara normal. Time of useful consciousness. Tempoh masa di mana otak dapat berfungsi secara normal. Sekejap saya adjust arah kamera. Okey. Kamera pun boleh berpusing. Okey. Jadi pada ketinggian 40,000 kaki, tanpa bantuan alat pernafasan, tanpa bantuan oksigen, manusia yang sihat lazimnya akan mampu bertahan 15 sehingga 20 saat. Bukan minit tau. 15 hingga 20 saat sahaja. Selepas itu, otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik sebab otak memerlukan oksigen. Okey, dan akan adalah yang macam-macam yang lain. Tetapi time of useful consciousness bagi orang yang sihat 15 hingga 20 saat sahaja. Kalau orang tu paru-parunya telah pun dicemari dengan asap rokok, dengan vape, dengan e-cigarette, kurang lagi lah, silap-silap mungkin 5 saat sahaja ya. Kemudiannya pada ketinggian itu juga, ruang udara ni kita nampak macam tenang saja kan. Sebenarnya ruang udara di atas ni dia ada arus-arus yang kita sebut sebagai jet stream. Ada arus-arus angin. Okey. Dan angin ni berbeza-beza kelajuannya daripada 50 batu nautika sejam sehinggalah kepada 200 batu nautika sejam. Batu nautika sejam ni yang disebut sebagai knots. Okey, 200 knots. Satu batu nautika bersamaan dengan 1.852 kilometer. Jadi kalau 200 batu nautika sejam, nak tahu berapa kilometer sejam, boleh kali dengan 1.852. Okey. Jadi adanya arus-arus angin di atas sana itu. Okey. Jadi kalau suhu negatif 56, oksigen sangat nipis, macam mana para penumpang dan anak-anak kapal boleh bertahan seperti biasa pada ketinggian itu? Okey, ini yang dalam kapal terbang itu pertama sekali, cabin is pressurized to lower the cabin altitude. Ini nak sebut dalam bahasa Melayu macam mana? Okey, keadaan dalam kabin ada tekanan udara yang di mana suasana udara pada 40,000 kaki itu berjaya diturunkan sehingga ke paras 6,000 kaki. Bagi pesawat Airbus 350, when we are cruising at 40,000 feet, the cabin altitude is 6,000 feet. Okey, jadi dalam kabin 6,000, walaupun di luar sana 40,000 kaki. Bagi pesawat A330 misalnya. Okey, jika keadaan di luar adalah pada ketinggian 40,000 kaki, maka kabin direndahkan kepada ketinggian 8,000 kaki. Okey, cabin is pressurized. Pressure tu tinggi tak? Macam untuk A350 untuk mencapai
ketinggian kabin 6,000 kaki dalam suasana 40,000 kaki, maka kabin diberi tekanan sehingga 9.6 pound per square inch. Tinggi tu. Alright. Kemudian suhu pula. Jika di luar suhu ialah negatif 56, maka suhu dalam kapal terbang dipanaskan kepada suhu yang selesa bagi kita, lazimnya 23 ataupun 24 darjah Celsius. Sebab itulah kita, para penumpang dan anak-anak kapal masih dapat berada dalam keadaan normal di dalam kabin pesawat, meskipun suasana atmosfera di luar sangat sejuk dan sangat nipis oksigennya, ya. Okey, sekarang ini apakah mungkin manusia dapat hidup biasa di luar kabin pesawat? Maka saya kata tidak boleh, kerana suhunya sangat rendah, iaitu negatif 56 darjah Celsius pada ketinggian 40,000 kaki, dan juga oksigen yang sangat nipis, sehingga tempoh masa seseorang itu akalnya dapat berfungsi dengan normal. Time of useful consciousness hanyalah purata antara 15 hingga 20 saat. Dan ini untuk orang yang betul-betul sihat. Okey, kita ni adalah kurang-kurangnya sikit kan. Alright. Bagaimana pula dengan ketinggian 15 km ataupun 15,000 meter? Dalam satu video yang lain katanya 16,000 meter ataupun 16 km. Okey, jika kita ambil 15 saja, 15,000 km, 15,000 meter sudah pun bersamaan dengan 52,500 kaki. Jika tadi 40,000 kaki bersamaan lebih kurang 11,000 meter. Jika 15,000 meter sudah pun bersamaan dengan 52,500 kaki lebih kurang, ya. Okay, pada ketinggian ini kita sudah pun masuk, seseorang itu sudah pun masuk ke lapisan udara yang lain, disebut sebagai stratosfer. Okey, atmosfer kita ni terbahagi kepada beberapa lapisan. Lapisan yang terdekat dengan bumi disebut sebagai troposfer. Kemudian lapisan di atas ada stratosfer yang membezakan, ataupun ada satu lapisan, ya, antara troposfer dengan stratosfer, itulah yang disebut sebagai ozon. Alright. Bila ketinggian 15,000 meter ataupun 52,000 kaki, itu bermaksud sudah pun berada di lapisan udara stratosfer. Lapisan udara stratosfer suhunya konstan. Okey, kalau troposfer, apabila kita mendaki purata, setiap 1,000 kaki suhu akan berkurang 1.98 darjah Celsius. Setiap every 1,000 feet as you climb, the temperature reduces by an average of 1.98 degrees Celsius. However, when you are at stratosphere, the temperature is constant at an average of negative 69.7 degrees Celsius. Negative 69.7 degrees Celsius. Jadi jauh lebih sejuk berbanding dengan ketinggian 40,000 kaki tadi, ya. Negatif 69.7. Kandungan oksigen pula jauh lebih rendah. Saya tak tahu time of useful consciousness tu berapa saat. Okay, sebab tidak ada data pada ketinggian itu, kerana jet komersial, okay, commercial aircraft, commercial airliner doesn't fly at that altitude. Sebelum itu, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa pula nak kena tahu time of useful consciousness ini. Okey, bagi kami juruterbang, perkara itu penting supaya seandainya berlaku kecemasan di mana kapal terbang kehilangan tekanan dalam kabin, okey, maknanya tiba-tiba berlubang ke, ataupun sistem yang mengekalkan cabin altitude pada ketinggian 6,000 kaki yang sebut tadi tu, 9.6 PSI tadi, tiba-tiba ia rosak ataupun berlaku kebocoran pada badan kapal terbang, atau disebut sebagai fuselage leakage. Okay. Apabila berlaku semua itu, maka ketinggian altitude kapal terbang pun akan naik menjadi sama dengan ketinggian di luar. Yang ini 40,000 kaki. Di luar kapal terbang, sekejap ya bising, kita ke depan dulu.
Okey. Okey, apabila berlaku kecemasan seperti itu, cabin decompression lah sebut nama istilah pilotnya ya. Cabin decompression, hilang tekanan udara, maka sekejap saya adjust kamera ya. Okey, maka ketinggian kabin dan ketinggian udara di luar sama. Maknanya bila kita sedang cruise pada 40,000 kaki, udara di luar 40,000 kaki, udara di dalam pun 40,000 kaki. Maka kami pilot memiliki masa lebih kurang 15 hingga 20 saat sahaja untuk cepat-cepat memakai oksigen mask. Kemudian mengendalikan kecemasan yang berlaku itu. Di sini mungkin akan ada yang berkata, alah 15 hingga 20 saat, banyaknya masa. Okey, sebenarnya tidak begitu. Sebab dalam bidang aviation ini, bagi semua pilots pun, dia ada apa yang disebut sebagai startle factor, ataupun bahasa kita sebut faktor terkejut. Bila sedang cruise, kan, sedang duduk-duduk, tiba-tiba berlaku kecemasan. Jadi manusia biasa, dia akan ada faktor terkejut. Kemudian faktor cuba mengenal pasti apa yang sebenarnya berlaku. Jangan apa-apa emergency je terus, dia rapid decompression, terus pakai mask, padahal benda lain yang berlaku. Kan, we have to analyse what is happening, and then we have to identify what is the actual problem. Let's say after analysing it, we found out that the actual problem is rapid decompression. Barulah kita pakai oxygen mask. Maka semua itu perlulah dilakukan dalam masa 15 saat. Alright. Sebab tu faktor time of useful consciousness ni adalah sesuatu yang penting. Jadi pada ketinggian 52,000 kaki atau 15,000 meter, tidak ada data tentang berapa lamakah bagi manusia yang sihat time of useful consciousness-nya. Tapi kita boleh agak lah, ia memang jauh lebih pendek, mungkin 5 hingga 7 saat sahaja. Maka pada ketinggian itu memang kita kata mustahil bagi seorang manusia untuk berada pada ketinggian itu. Apatah lagi sebelum itu untuk membuat binaan bagi mencapai ketinggian itu. Nak membuat binaan itu pula memerlukan kerja keras. Bila hard labor, kerja keras, badan memerlukan oksigen yang lebih. Bila kita dalam kapal terbang, ketinggian kabin 6,000 atau 8,000 kaki, kita duduk-duduk saja. Anak-anak kapal ni paru-paru dia orang cemerlang. Dia orang boleh buat kerja masih meskipun pada ketinggian 6,000 atau 8,000 kilometer tu. Okey, para penumpang duduk saja, tak merasa sangat dia punya keletihan itu ataupun rasa kekurangan oksigen itu ya. Baik, jadi pada ketinggian 15,000 meter ataupun 52,500 kaki, itu adalah ketinggian yang sudah berada di stratosfer, suhu negatif 69.7 darjah Celsius, negatif ya, dengan udara yang sangat nipis, oksigennya pun sangat nipis. Okey, jadinya untuk membuat binaan menara sehingga ke ketinggian itu adalah sesuatu yang mustahil. Mungkin seseorang tu kata boleh menggunakan bantuan alat-alat pernafasan apa semua. Maka kita kena ingat ya, pada ketinggian itu nak pakai baju pun mesti super extra tebal bagi menahan kesejukan itu. Kemudian nak bawa oksigen banyak mana tu untuk buat kerja. Kan? Takkan pakai oksigen satu tangki ya. Lepas tu oksigen dah habis, nak dapat oksigen yang baru kat mana kan? Jadi perkara-perkara itu menyebabkan mustahil untuk membina, okey, membina menara setinggi itu. Baik, itu penjelasannya. Kemudian beberapa faktor lain yang boleh kita pertimbangkan, iaitu apakah mungkin pada zaman Firaun ada binaan seperti itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, zaman Firaun ini, zaman piramid itu, kalau kita biasa melihat dokumentari di TV, orang Mesir lama, Mesir kuno dulu, ancient Egyptian, mereka ini ada satu sistem tulisan yang menggunakan lukisan-lukisan kecil sebagai tulisan mereka, yang disebut sebagai, tak silap saya, hieroglyphics
Okay, tolong betulkan sebutan saya, hieroglifik ke apa ke, yang mereka sendiri tulis, mereka sendiri lukis di dinding-dinding piramid. Dan macam-macam binaan mereka di sekitar Kairo dan sekitarnya. Mereka ada banyak binaan dan mereka menceritakan kebiasaan hidup mereka, aktiviti mereka dan macam-macam lain di dalam tulisan-tulisan tersebut. Nak sebut tulisan pun tak tahu, nak sebut lukisan pun tak tahu, sebab ia dua-dua sekali. Dia lukisan-lukisan kecil ya. Okey. Dan para pengkaji arkeologi memang mengkaji tulisan-tulisan itu. Dan seandainya benar ada menara, dan menara itu bukan sekadar 100 meter, bukan sekadar 150 meter, tetapi dengan ketinggian 15,000 meter. Itu pun kalau ada kiraan meter lah pada zaman tu. Sebab kiraan meter ni, unit meter ni, tak silap saya hanya bermula tahun 1795, 1795 unit meter tu. Sebenarnya pada zaman ancient Egypt, pada zaman Firaun, tak ada kiraan meter tu. Okeylah, katakanlah memang ada. Alright. Pasti sudah ada lukisan dan tulisan tentang binaan itu. Pasti sudah ada punya. Sebab ia adalah satu binaan yang kita kata memang wonder of the world lah kan. Takkanlah masyarakat Mesir kuno hanya mendiamkannya tanpa menceritakannya. Berarti pasti sudah ada. Akan tetapi tidak ada lukisan ataupun tulisan seumpama yang ditemui di mana-mana. Lukisan-lukisan di binaan-binaan bersejarah di Mesir mahupun di kerajaan-kerajaan kuno yang berhampiran. Sebab sekali lagi saya ulangi, seandainya ada binaan seperti itu, menara setinggi 15 km, sudah tentu akan ada penceritaan, penggambaran tentangnya ya. Tidak ada langsung. Itu yang poin pertama. Poin kedua pula, saya terbaca ini ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group. Mereka menceritakan yang lebih kurang pada zaman Firaun, sihir adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal. Maka boleh-boleh saja Firaun menggunakan khidmat ahli sihir. Okay, ini dalam bahasa saya lah. Okay, saya dalam susunan bahasa saya. Yang ini mungkin sahaja bahawa Firaun menggunakan khidmat ahli sihir dia untuk membuat binaan tersebut. Okay, it is not impossible. Kalau ikut kebiasaan manusia, kalau ikut kebiasaan adat, memang mustahil. Tetapi jika dilihat dari aspek menggunakan ilmu sihir, maka ia boleh-boleh sahaja. Demikian dakwa mereka. Maka saya menjawab, seandainya Firaun nak guna khidmat ahli sihir dia dalam perkara ini, okey, pertama sekali kita ulang kaji sikit kenapa Firaun nak naik tinggi-tinggi itu. Kerana dia hendak melihat, hendak mencari Tuhan Nabi Musa AS. Okay, sekejap ya, bising di sini. Okey, kenapa Firaun nak naik tinggi macam tu? Kerana dia hendak melihat, hendak mencari Tuhan Nabi Musa. Okey, jadi sebab tu dia nak naik tinggi. Baik, seandainya Firaun dapat menggunakan khidmat ahli-ahli sihir dia, kenapa dia nak suruh ahli sihir dia buat binaan? Susah payah membuat binaan sehingga 15 km tingginya. Bukankah dia boleh saja minta ahli sihir dia menerbangkan dia dalam flying carpet ke, kapet terbang ya, dalam flying carpet ke apa cara, bawa dia ke tempat yang tinggi. Tak perlulah buat binaan. Kalau dah ada ahli sihir, nak kena buat binaan buat apa? Okey, nampak tak sangatlah tak betul penghujahan mereka itu. Kononnya ada ahli dia, memang ada ahli sihir zaman tu. Terima kasih. Okey, memang ada ahli sihir pada zaman itu. Boleh-boleh saja Firaun menggunakan khidmat ahli sihirnya. Cuma kalau dah nak guna ahli sihir, kenapa bersusah payah nak buat binaan, mencari batu-batu, mencari bahan binaan,
Dan kalau 15 km tinggi, dia punya tapak, dia punya base pun mestilah sangat besar kan. Kenapa nak bersusah payah sehingga semua tu? Boleh saja minta ahli sihir dia menerbangkan dia dalam, kalau ancient Egypt dulu mungkin ada apa, flying carpet kan, zaman Sinbad lah apa ke, guna saja flying carpet untuk bawa dia ke tempat yang tinggi. Kemudian dah guna ahli sihir, kenapa 15 km saja, bawa lah terus ke 100 km tinggi. Okey, nampak sangat itu adalah penghujahan yang amat lemah. Kemudian dikatakan pula bagaimana kisah dalam Al-Quran, bagaimana jin pada zaman Nabi Sulaiman dapat membawa istana ataupun lebih tepat singgah sana, okey, puteri daripada tempat yang jauh ke tempat Nabi Sulaiman. Kita menjawab, ya, itu memang sesuatu yang mencari adat kebiasaan, tetapi itu disahkan oleh Al-Quran. Ia adalah kisah dalam Al-Quran dan telah disahkan dalam Al-Quran. Berbeza dengan menara 15 km ini, tidak ada apa-apa nas mahupun fakta yang mensahihkannya, maka terdapat perbezaan yang besar di situ. Jadi setakat ini saja yang saya nak jelaskan. Jadi tak silap saya dalam perkara ini, dalam perkara menara 15 km ni, sudah banyak juga orang yang menerangkan bagaimana ia sangatlah tidak mungkin. Jadi saya nak menjelaskannya dari aspek seorang juruterbang pada ketinggian itu, keadaan atmosfera bagaimana, ya. Jadi moga-moga bermanfaat untuk semua. Pengajaran penting di sini, pengajaran penting di sini ialah, saya pun sebenarnya tertanya-tanya, kenapa ustaz tersebut yang menerang, yang menceritakan perkara ini, apakah dia tak dapat menganalisa terlebih dahulu sebelum menyampaikannya? Okey, mungkinlah dia baca dalam mana-mana kitab ke, dia mendengar dari mana-mana guru ke syekh ke apa ke. Apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk menyemak, untuk menganalisa dan do some critical thinking sebelum disampaikan kepada masyarakat? Kalau nak kata sesasul, sampai ada 2 video berkaitan. Dalam satu video katanya 15 km, salah satu lagi video kata 16 km, dan ada seorang lagi ustaz lain kata 11 km. Apakah mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk menyemak perkara-perkara yang boleh kata mudah jugalah untuk disemak ni kan, lalu tak boleh nak semak, lalu sampaikan sahaja. Okay, dan ini memanglah menimbulkan kemusykilan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.